Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So malam ni sebenarnya Zul lebih kepada nak sharekan ke anda untuk apa yang berlaku setiap 4 year circle, dan kita akan kaji juga 4 year circle sebelum ini untuk kita tengok data yang ada, kemudian kita akan bawa data itu untuk ke depan dengan expected apakah yang kita boleh buat ataupun aku kata buat prediction apakah ada potensi-potensi yang akan berlaku untuk di Bitcoin untuk current time. So bye-bye, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan, tengok dalam tempoh 12 jam untuk hari ini apakah yang berlaku untuk dalam dunia kripto. So inilah coin market cap. So macam biasa kita akan tengok dulu di total market cap berada di 1.98 trilion. So ikutkan kedudukan summary ini kita ada sikit meningkat iaitu 0.62%. So jika ada berlaku peningkatan, kita akan expect ada sedikit peningkatan harga di kuartal kripto, di harga coin. So, kemudian di volume meningkat dropping drastik daripada 80 lebih. Daripada 80 lebih ke 79 ataupun 50. So ini kita drop dengan drastik. Ikutkan bawah ni dalam percentage kita almost drop dalam 40%. So kenaikan untuk total market dan disebabkan volume sedikit, meaning kita nampak kenaikan itu tak banyak lah. Kita hanya nampak sedikit saja kenaikan. Kemudian BTC dominan meningkat daripada 38 ke 40. Ethereum drop daripada 19 ke 18. So ini kenaikan untuk harga iaitu 0.62% ni kita akan nampak more dalam 40% itu adalah datanya daripada Bitcoin. So lain-lain 60% lagi datang daripada altcoin yang lain. So untuk harga semasa untuk malam ni kita tengok Bitcoin berada di 42.1, so meningkat 0.31%. So Bitcoin kalau ikutkan semalam berada di 41 dah kuartal naik lagi 42. So ke manakah harga Bitcoin nanti dia akan terangkan selepas tu tunjuk anda 4 year circle. So untuk Ethereum juga sedikit meningkat 1% kepada 3.1. So kita tengok manakah yang hijau. So mostly kita tengok Cardano pun drop lagi 5%, still lagi 1.3 mencakap kita expect Cardano boleh jatuh dalam 1.3 ke 1.2. Sebab apa itulah mana support. Macam terangkan semalam kita expect untuk Cardano probably akan ada kuartal higher low untuk sebelum dia breakout kita punya trend line, bullish trend line. So untuk lain-lain tengok Cardano juga meningkat 1%, Terra Luna 2%. So mostly sedang melakukan peningkatan macam biasa. So cakap kalau Bitcoin melakukan peningkatan, kita akan expect altcoin juga akan naik sedikit. Cuma naik sikit tu bergantung pada dominasi dalam market. Disebabkan tengok dominasi Bitcoin meningkat dalam market, mostly kita tengok kenaikan tu lebih kepada Bitcoin. Kemudian lain-lain coin macam biasa, kalau Bitcoin drop kita akan expect Bitcoin akan sebagai anchor, dia akan tarik sekali semua coin yang lain. So mostly tengok ada sikit recovery tapi tak banyak lah, still lagi dalam price lingkungan yang sama. So itu untuk summary untuk pergerakan market hari ni. Apapun nanti kita perlu tunggu untuk dalam tempoh 24 hours iaitu pukul 8 pagi besok. So pagi besok kita akan review untuk keseluruhan untuk keadaan market untuk hari ini. So guys, let's go, kita pergi ke topik utama kita iaitu Bitcoin. Chart, dia akan pergi ke chart Bitcoin USD. Sebab apa chart ini dia akan terangkan ke anda, ini adalah chart yang Zoom monitor untuk kata 4 year circle punya Bitcoin. So untuk takat ni kita ada 3 kali kita punya circle. So untuk tahun 23, tahun 2013, tahun 2017, kemudian kita tahun lepas kita 2 tahun 21. So kalau 4 year circle. So nanti tu akan terangkan data apa yang tu jumpa, data apa yang tu monitor untuk dia punya chart. So pertama kali kita akan pergi ke tahun yang pertama yang berlaku 4 year circle. So ini sudah terang kan, sudah tulis data-data kat sini. So siapa yang kata join dia punya YouTube member, dia akan dapat link Discord ini. So meaning dia klik saja button tu punya link trading view, kemudian anda cari saja pair zone ni, iaitu pair tu apa, ialah pair BTC USD di Bitstamp. So kalau siapa yang guna dia punya link trading view, anda make sure anda cari chart itu yang sama, iaitu Bitcoin USD dollar Bitstamp. So bila anda klik saja ni, automatic kerana anda menggunakan link tu punya trading view, anda akan terus nampak semua yang apa Zo charting dekat sini. So ini anda tak perlu charting lah. So untuk sini apa yang berlaku, kita akan bagi 4 year circle yang pertama iaitu pada tahun 2013. So expected Bitcoin first start ikut data ini, kita ada start daripada tahun 2011, 2012, 2013. So itulah kuartal circle yang pertama untuk Bitcoin, daripada harga bawah dan terus melakukan naik sampailah harga tertinggi masa tu all time high ialah dalam 1.1k USD dollar. Kemudian apa berlaku, kita kata first bear market untuk dalam kripto, kita drop sampai kawasan ni. Kita drop sampai mana? Jika kalau kita tarik swing low
to swing right, kita akan dapat jatuh ke dalam kita punya major support ataupun last support antara 480 ke 250 dolar. So price dah pun jatuh. So masa bearish market, inilah good opportunity untuk siapa nak invest. So kita ada expected berapa tahun kalau ikutkan zone monitor ni, apa tu jarak daripada higher high ni kemudian breakout higher high ni. So ini kita panggil dalam bearish market, bearish tahun bearish. So meaning berapa tahun expected kita akan berlaku dalam kita lah ini kuartal ikutkan harga tertinggi ini masa bulan 8, 12, 13. Meaning kita tahun tu, meaning daripada jauh kita ke daripada kuartal high high ni kita drop sampai bawah ni bermain kawasan support. Kita bermain selama 3 tahun bearish market, iaitu sama tahun 2014, 2015 dan 2016. So sebaik saja sampai 2016 kita breakout kita punya all time high yang lama, kemudian tahun Januari 2017 kita akan buat satu kenaikan ataupun kenaikan yang drastik. Inilah 4 year circle, iaitu kenapa kita panggil 4 year circle, bermula daripada bearish market tahun pertama 2014, 2015, 2016 dan 2017. So selalunya 4 year circle, tahun terakhir untuk 4 year circle tu kita akan ada huge pump yang kita nanti-nantikan. So meaning 3 tahun kita ada opportunity untuk buy dip. Ini kuartal masa 3 tahun tu anda hanya perlu apa? Buy saja Bitcoin. Kalau ini anda kumpul saja Bitcoin, buy monthly. Tu meaning dalam masa 3 tahun tu anda expect anda akan dapat collect banyak lah coin. So expect dia akan ada huge pump untuk yang ni. So juga masa bearish market adalah masa yang terbaik untuk kita invest dalam dunia kita untuk collect asset. Sebab apa? Kita buy di last support. Given time habis saja 4 year circle 4 tahun yang terakhir kita akan ada huge pump untuk naik atas. So masa tahun 2017, so circle pertama dah pun habis. So apa yang berlaku betul, kita tengok huge pump di masa tahun 2017 ataupun 4 year circle punya. So kita dah 3 tahun untuk bearish market, kemudian tahun yang terakhir untuk last quarter ada huge pump. So apa yang berlaku, kita dah selama 1 tahun daripada Januari 2017 sampailah bulan 12 quarter Disember 2017 Disember. So 1 year punya kenaikan sampailah harga itu iaitu hampir dalam 20k. So tahun 2017 punya bearish market, so dah habis first quarter circle. Now new circle ataupun circle yang kedua, kita ada bearish market daripada tahun 2018, 2019 dan sampailah 2020 barulah kita breakout, kita masuk bearish market lagi. So untuk yang second punya 4 year circle daripada 3 tahun iaitu 2018, daripada start ini sampailah 2020 barulah kita breakout dan kita melakukan kenaikan industri masa tahun bila, iaitu tahun inilah Disember. Kalau ikutkan ni kita breakout iaitu Disember tahun 2020. So mana Disember expected terus ke tahun 2021 adalah kita punya tahun. Kita expected untuk tahun ni, tahun 2021 terus melakukan kenaikan yang drastik. Tu apa yang berlaku untuk hari ni, kita dah habis pun untuk yang 2017 punya circle. Tu 4 year circle juga sama juga, kita nampak data yang sama. 3 tahun bearish market, kemudian tahun keempat melakukan kenaikan yang drastik. Tu berdasarkan data yang kita ada ni, sama juga price itu last kali mana, sama juga last dia tulis support. Macam mana dapat support ni, sama je. Kita draw daripada swing low ke higher high atas ini, iaitu dalam 20k, kita akan dapat Fibonacci ataupun golden packet kita antara 7.4k kemudian 4.1k USD dollar di Bitcoin. Kawasan ini adalah kawasan good position untuk anda invest untuk long term punya holding. So itu untuklah kuartal second punya circle untuk Bitcoin. Tu tahun ni sepatutnya kita dah habis pun untuk tahun 2021, sepatutnya berdasarkan data lama kita dah pun berlaku habis kita punya 4 year circle. Now kita masuk bearish market 3 tahun sebelum kita ada huge pump untuk tahun keempat. So berdasarkan data yang lepas, sepatutnya tahun 2021 adalah tahun yang terakhir kita punya pump. So meaning sekiranya, tu nak cakap ni dah sekiranya kita follow kuartal bearish market ataupun kita follow circle sebelum ni, iaitu circle tahun 2013 dan circle tahun untuk 2017. So adakah 2001 akan follow juga kuartal seperti dia sebelum ni? So sekiranya follow, kita expected untuk kita akan buat analisis, kita andaikan sekiranya dia follow. So sekiranya untuk tahun ni dia follow the market, meaning apa yang berlaku, kita akan berlaku bearish market start tahun ni, iaitu harga kita paling tinggi ialah 69k. So meaning untuk tahun 21, now untuk dah masuk pun tahun 22, kita dah pun dalam bearish market. So meaning apa yang berlaku dalam bearish market adalah tahun yang kita expected untuk 3 tahun bearish market ialah tahun 2022, 23
dan juga 24. So meaning 3 tahun ni sepatutnya kalau ikutkan dalam kuartal data yang lama dan circle-circle lama, kita akan berada dalam bearish market. So bearish market kat manakah price kita akan seperti kita tunggu buy? Kita akan tunggu untuk last support daripada current low, kemudian current high di kawasan 70. Kalau kita tarik Fibonacci, kita akan ada last support kita iaitu di kawasan 26k USD dollar dan antara 26k USD dollar ke 14 ataupun ke 15k USD dollar. So meaning sekiranya Bitcoin follow quarter circle yang sebelum ni, kita akan expected Bitcoin akan drop ke kawasan ini. So ini sekiranya ini berlaku, ini yang Zul nanti-nantikan maknanya untuk quarter circle. Dua expected ada 3 tahun untuk collect aset sebanyak boleh di Bitcoin, dan bukan saja di Bitcoin, di altcoin yang lain. Sekiranya Bitcoin drop ke kawasan ni, kita expected untuk altcoin ni, contoh di Ethereum dan kemudian quarter coin yang quarter yang high value ataupun coin yang berpotensi tinggi untuk future punya, seperti Ethereum tu, Avax, Luna, Solana ni expected akan drop lebih daripada 90%. So meaning bukan Bitcoin saja kita boleh grab, untuk altcoin yang lain yang berpotensi tinggi seperti Ethereum, kita boleh grab juga untuk selama 3 tahun tu. Meaning dalam tempoh 3 tahun tu hanya boleh kata buy untuk kumpul aset. So jangan fikir pasal value lagi. Untuk dalam masa 3 tahun tu adalah masa terbaik untuk kita buy monthly untuk collect aset sebanyak boleh. So kalau Zul, memang Zul akan fokus pada 2 coin ni, iaitu Bitcoin dan Ethereum. Selama 3 tahun ni Zul akan collect sebanyak boleh Bitcoin dan Ethereum. Kemudian tahun terakhir tu mungkin barulah Zul akan pergi ke altcoin yang lain seperti Solana, Avax, Luna. Sebab apa? Bitcoin dan Ethereum kalau melakukan kenaikan tu lebih banyak di dalam kita punya quarter pump itu. So di Bitcoin sekiranya itu berlaku, meaning kita akan seperti tahun 2025 barulah kita break out all time high ini untuk melakukan another huge pump net circle. So persoalannya sekarang, adakah circle kali ni tahun 21 follow kita punya kata karakteristik untuk tahun depan ni, adakah follow seperti mana 2017 dan 2013. So untuk berdasarkan circle tahun ni, ikutkan 21, sepatutnya di sini kita akan berlaku huge pump untuk bulan daripada bulan 11 sampailah bulan 12. Tapi apa yang berlaku untuk circle kali ni, bulan 11 kita start drop sampailah sekarang ini kita start drop. So meaning pergerakan Bitcoin ni ataupun karakteristik quarter 4 year circle ni tak berlaku seperti mana circle-circle sebelum ini. So kalau kita back balik ke tahun 2017, so apa yang berlaku tahun kuartal bulan tahun kenaikan tu, iaitu tahun 2017, 4 year circle terakhir tu, tahun keempat untuk 4 year circle tu. Kalau ikutkan kita tengok untuk bulan 11. So bulan 11 ini tengok ada huge pump sampailah bulan 12 barulah expected kita top, barulah jatuh. Kalau ikutkan 2013 pun lebih kurang sama. Kita expected bulan 11 dan bulan 12 gitu kita akan melakukan huge pump. Tu tengok kat sini. Bulan 11 sama dekat sini, bulan 11 dan bulan 12 kita nampak kenaikan. So apa yang tengok ni adalah circle pertama dan circle kedua, aku kata buat karakteristik pergerakannya hampir sama, iaitu bulan, tarikh dan juga pergerakan itu adalah sama. Tapi apa berlaku untuk tahun ni, for circle untuk yang kali ni 2 tahun 2021, kita seperti pergerakan itu kata melakukan pergerakan yang lain lah untuk di Bitcoin, iaitu di bulan 11 kita expected macam dekat bulan 11 kita expected untuk sebab itu kita tengok ramai analisis di kuartal, walaupun di kuartal barat pun expected dalam 200 lebih. Sebab apa? Sekiranya di follow circle yang sebelum ni, yes kita akan sampai expected kita akan huge pump ini untuk melakukan expected ke 4.2 kita, iaitu dalam 200k USD dollar. Tapi yang berlaku untuk tahun ni ke pump yang berlaku untuk tahun keempat yang terakhir untuk bearish market itu adalah bullish market, bearish market expected tahun 2001 kita akan huge pump, tapi bulan 11, 12 kita drop. So persoalannya, adakah ini dapat follow seperti yang mana seperti circle sebelum ini? So meaning jawapannya ialah kita tak follow karakteristik untuk 4 year circle kali ni, tak follow seperti mana 4 year circle sebelum ini. So adakah kita akan buat pergerakan baru ataupun circle baru? So itu yang saya expectkan dalam Bitcoin. Sekarang kita expected akan berlaku circle yang baru. So meaning bukan lagi 4 year circle, probably kita ada 4 year circle ataupun maybe kita ada circle tu maybe per line tu. Data itu tak ada lagi, data tu on making. So apa yang boleh kita buat sekarang ialah kita hanya monitor untuk pergerakan circle ni. Sebab apa? Circle kali ini akan menentukan pergerakan kata another circle sebelum ni. So expected kalau apa macam cakap ni, kita expect macam cakap tu expected untuk berlaku 5 year circle disebabkan apa? Sebelum ini tahun 2017, 2013 buyernya adalah buyer yang sama, iaitu orang yang sama buy kat ni, orang yang sama juga yang buy kawasan ni. Tapi untuk tahun 2021 apa yang berlaku? Kita ada new buyer dalam market. Kita ada buyer yang kata intuisi besar, dan country pun dah ada buy. Contoh kita ada
Elon Musk, kita ada MicroStrategy, kita ada apa, Facebook dah jadi Meta, kemudian kita ada masuk Visa, Mastercard pun dah masuk ke dalam dunia kripto, kemudian kita ada lagi Ecuador, Brazil, so banyak lagi yang kata dah institusi besar kata pun kita yang organisasi yang besar yang memiliki dana yang banyak untuk masuk ke dalam kripto. Even kita dah dengar pun BTC ETF Spot. So BT ETF Spot tu apa, ialah kata satu perbankan yang kata dia akan buy Bitcoin secara spot, bukan buy Ethereum secara future. Kalau ada buy yang ada sekarang ni adalah BTC future. So meaning apa tu BTC future? Kita hanya buy contract, bukan buy betul-betul Bitcoin. Itu yang kita tak nak, itu akan mengganggu pergerakan price Bitcoin. So apa yang kita nak lah Bitcoin spot. So di US maknanya mesti lagi dalam perdebatan untuk membenarkan BTC spot tu. So sekiranya BTC spot itu diluluskan, meaning kita akan ada lebih banyak organisasi yang syarikat besar untuk masuk ke dalam Bitcoin untuk membuy aset Bitcoin. So itu yang saya tekan. Tahun inilah tahun 2021 kita ada new buyer, disebab itulah kita tengok pergerakan ini tak sama seperti pergerakan sebelum ni. Dan untuk pergerakan Bitcoin, kalau dia nak follow kita punya Fourier circle yang sebelum ni, kita belum lagi menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan reversal. Yes, kita dah ada tapi cuma dia tak complete lagi. So contoh kalau kita tengokkan untuk tahun yang pertama ialah tahun 2013. So apa yang kita ada kat sini kita nampak ialah kita dah berlaku top. Kita pun kalau ikutkan kalau di 4 hours kita pun nampak kat sini kita dapat, kalau tengok di 4 hours, kalau kita akan nampak di 4 hours apa yang berlaku, chart dah menunjukkan kita dia bagi hint iaitu price itu dah top. Apa itu kita nampak double bottom yang gini kat sini dan ini. So meaning price naik jatuh, sebenarnya jatuh ni belum lagi jatuh pada lower low, kita still buat lower high, kita expected naik atas, tapi berlaku candle seterusnya berlaku bawah. So meaning ini bermakna dia berlaku double top. So double top pada chart kita akan nampak itu adalah kata petanda untuk reversal pattern quarter price akan melakukan big correction. So meaning kat sini kita dapat petanda untuk bearish market. So untuk tahun 2017, apakah petanda bearish market yang berada di top di ruang 20k? So untuk di Bitcoin iaitu tahun 2017, so nanti tu akan tunjukkan 2013 dan inilah 2017. So 2017 apakah pattern yang kita nampak untuk price itu buat double bottom. So dekat sini apa yang kita nampak ialah dia buat pergerakan lower low. So meaning kat sini kita nampak kenaikan, kemudian sikit ada correction, meaning ini adalah lower high, kita buat higher high. Dan apa berlaku kat sini kita nampak price Bitcoin buat ialah lower low. So ini price ini berada kawasan ni. So daily mungkin tak nampak, daily kalau ikutkan sini kita nampak yang ni confirmation dia, iaitu price buat lower high, higher high dan price buat lower low. So meaning kita buat lower low, apa yang berlaku, price akan buat higher low, kemudian price akan buat naik, buat lagi another lower low. So kat sini kita nampak iaitu top 20, price kawasan ni mungkin kita hold, and price sampai sini saja kita gagal. Expected kat sini kalau tu tarik Fibonacci, meaning kat sini adalah kata major support. Expected price tu tak berjaya break major support. Kalau ikutkan swing low to swing high, tengok kita akan nampak kita punya major resistance kawasan tu. Terkini kita nampak reaction, kemudian ikutkan daily punya chart, kita nampak juga untuk carrot kata tanda untuk candle ni, ini adalah candle bullish engulfing. So meaning bearish engulfing. So apa berlaku, price kata candle yang kedua close dia punya body red candle ni melebihi close oleh candle hijau tu, meaning ini kata bearish engulfing. So meaning apa berlaku, inilah petandanya bahawa dan candle ini berlaku di kata major resistance. So meaning kalau zone pada tahun tu, meaning zone nampak ini adalah kawasan petanda kita dah chart dah memberi signal bahawa price akan buat huge correction ataupun ke dalam bearish market. So itulah 2017 punya petanda untuk bearish market. So tahun 2001, adakah kalau sekiranya kita follow Fourier circle, apakah kita punya petanda-petanda untuk bearish market? So macam tu cakapkan, kita dah ada pattern reversal pattern, iaitu falling rising wedge. So apa rising wedge? Yang ni pergerakan ini kita nampak pertama kali kita nampak price itu dah hilang momentum daripada ini naik, buat lower high, kemudian buat higher high, kemudian apa yang berlaku, yes kita buat higher high, ini kita sekarang mesti lagi buat lower high. So mini price itu yes sekali lagi kenaikan, cuma kita dah nampak ini price itu dah tunjuk kita dah kehabisan momentum untuk naik. Kita ke higher high yang baru, kuartal lebih low, kuartal higher high yang baru anda hanya kata expected tak tinggi mana pun daripada higher high yang lama. So apa yang berlaku kat sini, kita dah boleh create satu pattern reversal, iaitu pattern rising wedge. So rising wedge adalah pergerakan ini daripada yang ni dan tu dah draw kan ni.
yang tu monitor juga seperti di chart BTC USD. So meaning untuk chart ini kita boleh tahu meaning kita dah ready untuk melakukan bearish market. Bila sebaik saja quarter pattern karakteristik untuk pattern ini complete. So apa itu berdasarkan yang tu yang tu study sebelum ni, untuk rising wedge karakteristiknya dia akan berlaku 6 ties sebelum dia breakout ke bawah. So meaning kita start daripada sebab dia rising wedge, kita akan first stop 1, 2, 3, 4 dan expected untuk berlaku 5 ties, kemudian expected dia akan berlaku rejection. Rejection kat sini ialah tempat kita untuk exit market dalam crypto. So ini apa yang berlaku, kita akan expected price tu pergi ke second meaning breakout. So ini adalah 6 ties expected dia akan breakout. So untuk chart rising wedge tak seperti ni dia pergi ke top ni. Boleh saja untuk another confirmation ialah dia pergi ke kawasan anda ni, iaitu kita tarik kita punya resistance swing high to swing low, kita akan dapat major resistance di kawasan ini. So meaning apa berlaku, price itu boleh saja bounce 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 breakout. So meaning gagal kat sini. So kat sini apa yang perlu buat, di kawasan price dalam 60-65k inilah kawasan major resistance currently. So apa yang perlu kat sini, kita perlu monitor untuk quarter chart pattern ataupun chart candlestick punya pattern, ataupun macam dia tunjuk tadi, iaitu sama ada berlaku mungkin dia kena hammer berlaku apa shooting star ke, ataupun sebarang candlestick punya bearish punya pattern, ataupun seperti berlaku sebelum ni kita nampak bearish engulfing. So kat sini adalah momen yang penting untuk kita tengok. So tak semestinya price itu perlu break sampai kawasan thailand ni. Boleh sampai sini dan melakukan breakout bawah, tapi Zul sekiranya sepatutnya more ke naik ke atas, sepatutnya sampai kawasan thailand ni. So sekiranya price naik kawasan 60, apa yang kalian buat, kita boleh monitor untuk pergerakan chart. Kita akan tengok daily punya chart. So untuk confirmation untuk long term, kita perlu tengok daily punya chart. So nanti kat sini sekiranya berlaku pump sebentar, kita sepatutnya akan ada last pump sebelum ke bearish market. So meaning kat sini kita akan tengok sama ada dia nak terbang lagi. Kalau dia breakout ni, meaning kita sepatutnya dia akan pergi ke 1.6 kita kat mana, 1.6 kita expected di kawasan 86. So adakah boleh berlaku? Macam cakap, kita sepatutnya boleh berlaku 86 breakout saja. Aku kata bearish pattern, yes, sekiranya ini berlaku, meaning price akan melakukan kenaikan yang drastik, tapi kenaikan drastik itu hanyalah sementara untuk dia melakukan reversal yang lebih cepat. Tu seperti barulah kita akan masuk dalam bearish market. So meaning sekiranya ikut circle sebelum ni, so inilah kata berlaku pump ini, expected inilah bukan pump 4 year circle. Seperti kita expected yang ini boleh berlaku adalah maybe dalam 1 tahun lagi. So meaning apa yang berlaku tahun ni, tahun 22. So meaning untuk awal tahun bulan 2 mungkin kita ada kenaikan. So meaning untuk sampai bulan 12 kita berlaku. So meaning sekiranya bulan 12 tu ada top dan price berada di 1.6. So meaning anda boleh simpan video ni untuk bulan tahun ujung tahun ni, kita tengok macam mana. Sekiranya bulan 12 berlaku seperti 1.6, apa Zul akan buat? Zul akan exit dia punya almost 80-90% Zul punya profit. Kemudian Zul expected Zul akan letak dia punya stop loss di spot Zul dalam profit. So kalau Zul tak TP pun kat sini, Zul akan untuk berjaga-jaga. Tapi Zul macam cakap lah, sekiranya price ini break dia punya kata bearish pattern, inilah petanda untuk kita bawa keluar profit ke atas. So ini apa yang berlaku, dia akan keluar 80 ke 90, dia akan keluar 90% dia punya semua dia punya pegangan aset di dalam kripto. Untuk sebab apa? Dia tahu pergerakan inilah petanda untuk chart mengatakan dia akan ada huge pump dan sepatutnya dia akan huge drop untuk terus ke bearish market. So itu yang Zul expectkan untuk diri Bitcoin berdasarkan data-data yang ada dan juga berdasarkan fundamental yang baru, buyer yang baru, fundamental untuk tahun 2021. So apa yang Zul expectkan, kita Zul expectkan untuk berlaku another new circle untuk di crypto, iaitu possibility aku kata bukan lagi 4 year circle, expected mungkin 5 year circle. So meaning untuk tahun ni kita akan nampak huge pump untuk berlaku kenaikan, barulah kita masuk dalam bearish market. So itulah expected Zul. So adakah boleh berlaku? Yes, itu hanyalah expected andaian apa yang Zul expectkan berlaku berdasarkan data yang ada. So untuk yang ni pun boleh berlaku, mungkin kita akan sikit delay, mungkin ini dah pun kalau ikutkan untuk yang 4 year circle. Macam cakap tadi, sekiranya kita follow 4 year circle, inilah top yang berlaku. So apa yang akan berlaku, kita akan seperti price itu akan terus drop ke bawah ini. So ini untuk sekarang ni kita akan tengok untuk di Bitcoin. Yes, macam cakap inilah pattern reversal pattern, expected dia akan berlaku 6 touch. Tapi dalam pattern boleh juga berlaku dia hanya terus breakout ni. Selagi mana price itu
bertahan di atas kawasan trendline ni, ini adalah kawasan bullish kita, seperti kita ada last pump sebelum bearish market. So apapun kita boleh kata standby macam tadi. Kalau 4 year circle berlaku seperti ni, meaning tahun 22 adalah tahun first year kita punya bearish, iaitu tahun 22 kita akan drop, kemudian 23, 24 dan 25, 22, 23, 24 dan 25 kita breakout all time high, barulah kita buat huge pump. So sekiranya ini berlaku, macam cakap, sekiranya ini berlaku, apa yang berlaku tu punya portfolio akan hold saja aset, meaning tu tak jual punya aset, and meaning aku kata tu punya investment dalam crypto sekarang ni, aku kata dengan kata RM49,000 Malaysia. So apa yang berlaku, dia akan melakukan negative profit. Tapi negative profit hanya value, asset itu still ada. So apa yang berlaku buat tak masalah. Dia ada masa tempoh untuk 3 tahun untuk repair tu punya portfolio, untuk kembalikannya dalam bentuk positif. So macam mana nak buat tu? Sedangkan Zul ada kat sini 40, untuk currently Bitcoin berada price ini, untuk total dia punya asset untuk investment dalam Bitcoin, dia punya investment dalam kripto sebanyak RM49,000 Malaysia. So meaning sekiranya drop ni, nilai dia bukannya lagi 49, meaning nilai pun jadi negatif. Tapi apa yang Zul akan buat, yes, tak ada masalah, average tu di kawasan ni. So meaning sekiranya Bitcoin, Zul akan pergi ke chart Bitcoin tu, Zul nak tunjukkan apa strategi Zul untuk buat. So currently Bitcoin berada di kawasan 42. So average Bitcoin tu berada di 46. So selagi mana Bitcoin berada di bawah 46k, meaning Zul punya coin asset Bitcoin tu dalam negative profit. So sekiranya Bitcoin drop ke kawasan last support dalam 26, so meaning negative profit itu akan kata nilainya akan bertambah. So tak masalah, itu hanya value itu kata biasa, kita give a time, bila price naik balik kita akan dapat value tu. Selagi mana kita tak jual aset, selagilah kita tak rugi. Untuk kalau kita hold aset, so macam mana kita nak turunkan kita punya average per unit. So macam biasa macam kita ada 3 tahun tadi, 3 tahun 20, 22, 23, 24, even Bitcoin tu punya negatif kat tahun ni, dalam masa 3 tahun tu Zul boleh buy monthly, Zul buy Bitcoin. So bila Zul buy Bitcoin di harga bawah, and then Zul akan dapat aset tu lebih banyak. So apa yang berlaku, kita akan kira average dengan nilai yang kita ada, dengan aku kata jumlah aset yang kita ada, dengan jumlah dana yang kita ada, kita akan dapat average tu, meaning average kita akan turun. Tu sebelum ni dia punya average berada di kawasan 52, Zul buy lebih banyak di kawasan ni, turun sampai ke hampir 50. Kemudian di kawasan yang ni jatuh lagi, iaitu Zul dah buy lagi RM4,000, RM3,000 Malaysia, daripada 47 now drop kepada 46. So kuartal sifar ni mudah saja, iaitu price di bawah kita akan buy lebih banyak. So meaning average kita akan drop sikit. So meaning kita tak perlu tunggu price tu naik sampai 46. Kita hanya bila kita buy lebih banyak, average kita akan turun. So meaning bila berlaku kenaikan sikit saja, kita dah kata boleh break even. So break even tu kita biarkan, sebab apa, long term. Cakap siapa invest dalam kripto ni, ada 2 benda penting yang anda perlu tahu sebelum anda invest dalam kripto, iaitu yang pertama, anda kena tahu adakah anda yakin dengan kata market kripto. Apakah anda punya long term punya vision untuk vision untuk kripto. Semacam tu, kripto expected untuk long term kita akan menggantikan penggunaan duit kertas. So meaning macam sebelum ni, untuk daripada zaman dulu kita guna sistem barter, kemudian sistem barter kita guna sistem kupang ataupun siput tu, kemudian lepas tu kita gantikan kepada logam, copper, perak, emas. Tu now daripada zaman emas kita tukar kepada sekarang sampai fiat ataupun di kertas money. So untuk more long term, untuk ke depan kita more teknologi dah pun canggih, tu seperti nanti kita tak guna dah duit kertas ni, kita seperti guna digital. So meaning kalau kat sekarang pun tahun ni pun kita kalau kita touch and go, dah tak bayar cash, hanya touch saja. Kalau pergi ke kalau pergi ke market pun kita tak bawa kertas, kita hanya bayar pakai kad tu. Itu semuanya digital. Cuma digital itu adalah belum secure lagi berdasarkan duit kertas. Tapi blockchain teknologi adalah menggunakan hanyalah digital. So duit setiap nombor itu ada dia punya, macam cakap, ada dia punya sijil dia sendiri. Setiap jumlah itu ada dia punya tu. Meaning memang tak boleh duplicate untuk anda punya nombor itu. So meaning kalau anda dalam punya phone tu ada 2 digit, so 2 digit itu 2 coin. So 2 coin itulah yang asli, tak boleh di copy mana-mana. Tu kalau macam duit kertas kita boleh copy, kita boleh buat palsu, tapi duit kripto memang tak boleh anda palsukan ataupun tak boleh buat yang baru. So itu yang untuk long term tu nampak
kripto ni akan mengubah kata long term punya long term masa depan punya kata penggunaan duit. So itu di kripto untuk long term tu. Firstly cakap dua perkara penting pertama untuk anda faham kalau anda nak labur dalam Bitcoin. So pertama tadi ialah kata version anda, apakah anda yakin dengan dunia kripto untuk long term. Kemudian yang kedua adalah duit pelaburan anda, make sure jangan labur duit keperluan harian. Make sure anda labur duit atau anda selalu dengar ialah duit yang anda mampu loss. So apa itu mampu loss? Duit yang anda labur ni adalah duit yang sekiranya hilang, ataupun sekiranya macam cakap tadi, so ada RM49,000 Malaysia dalam punya portfolio kripto. Sekiranya dia jatuh price terus dalam bearish market, so meaning so dalam negatif, mungkin negatif dalam 80%, 90%, mungkin value masa tu hanya tinggal RM10,000. So adakah Zul boleh hold? Yes, Zul boleh hold selama 3 tahun. Sebab apa? RM49,000 ni Zul tak guna pun untuk duit kecemasan ataupun duit keperluan harian. Inilah duit investment. Even kalau loss sekalipun tak ada masalah, dia tak mengganggu Zul punya kehidupan harian. Zul ada lagi duit yang kata keperluan harian dan duit emergency lain yang Zul dah simpan di tempat lain. So inilah dua benda penting. Bukan dua, inilah satu benda penting tapi dua perkara. Iaitu ni kan anda perlu faham duit investment dah perlu duit investment yang betul. So meaning apa yang berlaku dalam bearish market dah buat kita boleh holding, and then kita boleh repair untuk kita punya untuk kembalikan profit. Kemudian yang kata second thing tadi adalah kata version anda untuk long term. Kalau anda tak yakin dengan kripto untuk long term, so meaning anda tak boleh nak buat investment untuk long term. So meaning sekiranya bearish market berlaku dalam 3 tahun ni, contoh kalau berlaku masa tahun 2017 itu, price naik, contohlah anda buy di atas ini, kemudian price jatuh selama 3 tahun. Kalau anda tak yakin, maybe anda dah jual, so anda jual aset ini, anda jual dalam loss, tiba-tiba price naik, anda masuk balik. So ini anda rugi lah. Rugi kata 3 tahun ni sepatutnya anda collect aset, tak perlu fikir pun pasal value, fikir kumpul aset sebanyak boleh. Kalau anda ada long vision punya mission untuk Bitcoin, anda akan sepatutnya nampak bearish market ni adalah satu opportunity untuk dalam hidup anda untuk mengubah kehidupan anda untuk di kata waktu bersara nanti. Kemudian lagi satu tadi adalah duit. Duit itu jangan guna duit keperluan harian, gunalah duit yang anda dah simpan untuk invest. Kalau duit itu hilang pun kata secara kasarnya ataupun secara teruknya ataupun yang boleh kita cakapkan, iaitu anda invest duit ni, expected duit itu terus hilang tu. Sebab tu cakap kalau anda yakin macam tu dia invest 49,000, sekiranya untuk hari ni tiba-tiba berlaku Bitcoin di bank seluruh dunia, tak ada lagi orang guna Bitcoin, so meaning 49,000 tu nak jual pun dah tak ada nilai. So meaning apa yang berlaku, 49k itu dah burn situ je. So meaning tak salah bagi Zul, kalau hilang pun 49k itu dan kehidupan tu still lagi berlaku, kata berjalan seperti duit emergency lain pun still ada di bank lain. Kemudian tu kata duit keperluan harian pun still ada. So meaning 49k itu tak mengganggu punya kehidupan. So itu yang dua benda penting untuk anda tahu sebelum invest dalam dunia kripto. So guys, rasa itu saja untuk malam ni. Hopefully Zul tak pergi ke chat lain. Zul hanya nak terangkan kepada anda apakah itu Forex Circle dan apakah possibility untuk kita berlaku untuk tahun ni. Yang pertama, possibility-nya kalau kita follow Forex Circle, yes, sepatutnya kita akan terus dalam bearish market. So dalam bearish market jangan risau. Ya, kalau anda dalam negative profit tak adalah. Kalau anda long vision, kita nampak ini adalah kuarter tahun 22, 23, 24 adalah kuarter tahun terbaik untuk kita collect aset sebanyak boleh. So kalau anda negatif tak apalah, collect aset banyak mungkin, kemudian nanti average tu akan drop dengan sendirinya. So ini mungkin average anda berada di 40, kita akan buy kuasa ni, average anda akan turun sampai 26. So bila berlaku pump, kita tak tunggu pump ni, pump sikit saja kita terus melakukan profit, dan kita akan tunggu huge pump last untuk kuarter circle atau Forex Circle. So itu yang akan sekiranya dalam bearish market. Sekiranya yang terbaik untuk Zul yang Zul andaikan ialah kita ada last pump untuk sampai kuasa ni dan berlaku kuarter confirmation untuk last drop. So ini apa yang berlaku di 49k Zul akan bertambah, maybe dalam mungkin jadi 50k, mungkin jadi 60k, 70k, tak tahu berdasarkan price masa. So kat situ mini Zul boleh keluar Zul punya at least Zul dapat keluar Zul punya modal 49k. Yang profit kalau Zul tak keluar pun tak masalah. Yang profit tu even price jatuh ke mana pun still lagi profit, cuma value-nya rendah. So meaning kat sini yang Zul harap lah at least sekadar Zul dapat keluar Zul punya kuarter modal. So meaning modal tu Zul boleh tunggu untuk menggunakan buy di kawasan last support masa kuarter bearish market nanti. Zul ada modal 49, kalau berjaya keluar sebelum kita ada huge last pump, Zul keluar modal, kemudian bearish market. So meaning Zul ada pun dalam poket 49k untuk invest balik, reinvest balik. Kemudian Zul ada masa iaitu 3 tahun untuk monthly buy asset. Tu meaning Zul akan kumpul lebih banyak asset. So itu yang Zul nampak planning untuk Zul dalam crypto. So hopefully
aku kata bearish market, Zul tak takut. Bearish market adalah yang Zul tunggu-tunggukan. Cuma sekarang ni hopefully kita ada last pump untuk at least Zul dapat bawa keluar Zul punya kuarter modal. Yang profit kalau tu tak sempat keluar pun tak apa, tak salah. Sebab apa, modal itu kita boleh guna untuk bearish market 3 tahun nanti. So itu yang tu hopefully anda dapat tengok macam version tu untuk long term. Apakah tu punya analysis untuk 4 year circle tahun ni, adakah 4 year circle ataupun 5 year circle, tak ada siapa yang boleh jawab. Itu hanyalah kita perlu wait and see sampailah benda tu berlaku, dan kita boleh guna data yang ini untuk another circle. Sebab apa cakap, circle kali ni adalah berlainan, tak seperti mana circle sebelum ini. So data yang baru, apa yang boleh tengok, kita hanya monitor untuk short term. Dan macam tadi kita ada, sama ID kita ada dapur ni 1, 2, 3, 4. So possibility 5 touch kat sini ataupun kat sini. So apapun, ini adalah pattern reversal pattern, iaitu pattern rising wedge. Give a time pattern ini adalah dia punya percentage untuk drop bawah, iaitu 68%. So meaning hopefully ada last pump, kemudian kita ambil at least buat keluar modal, and drop pun kita akan terus bearish market. So dalam bearish market, itu adalah yang Zul tunggukan untuk collect more asset untuk melakukan risk pattern. Kalau bearish market kali ni memang Zul akan all in, Zul akan gaji tiap bulan tu, memang Zul akan puluh banyak-banyak Bitcoin dan Ethereum. Sebab apa yang Zul kebal di bearish market ni expect akan mengubah Zul punya masa depan untuk Zul punya kehidupan. So guys, waktu itu aja untuk malam ni. Hope dapat bantu anda. So siapa nak tengok chart ni, aku kata dapat sebiji apa yang Zul buat ni, so anda boleh gunakan Zul punya link trading view, dan anda make sure anda tarik, aku kata chart tu BTC USD Bitstamp. So macam mana nak dapat Zul punya, aku kata trending view punya aku kata link, iaitu dengan join dia punya YouTube membership. Kemudian expected nanti Zul akan sharekan, anda tanya saja anda join dia punya YouTube membership, kemudian di page YouTube tu akan ada membership punya link. So anda tekan membership, dalam tu akan ada link ke Discord. So minit anda automatic akan pergi ke dia punya link Discord. So dalam link Discord anda boleh tanya saja, Zul boleh tak nak dapat link trading view. So minit Zul akan post trading view, kemudian Zul akan ajarkan anda macam mana nak dapatkan Zul punya chart ni. So minit anda tak perlu buat chatting dah, tekan link tu saja, cari pair yang tu pakai. So meaning apa yang ada tertulis ni, kalau tu buat bulat kat sini pun, chart anda akan keluar juga bulat ini. So meaning anda boleh tengok hari-hari, so apa sebarang tu akan tulis ni. Meaning anda boleh monitor lah untuk anda punya sendiri. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada kalian. So hopefully dapat bantu anda, and bantu Zul untuk dapat at least 2k punya subscriber untuk Zul punya, aku kata tahun ni. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.